وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat penimpa syaitan, dan kami sediakan bagi mereka seksa neraka yang menyala-nyala. Surah Al-Mulk ayat 5. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, topik kita pada hari ini kita ingin membincangkan tentang bintang sebagai alat rejaman syaitan. Betul ke bintang itu sebagai alat rejaman syaitan? Okey, mari kita bincangkan sejauh manakah kebenaran itu. Okey, hari ini kita nak cakap pasal bintang kan. So, dalam Al-Quran ada bercerita tentang bintang, tapi ia tidak sedetail mana yang kita perlu tahu sebab kerana bintang itu ia melampaui batas pemikiran seseorang manusia itu. So, seperti dalam ayat Al-Fusilat ayat 11, kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Okey, daripada situ Allah mewujudkan planet-planet yang ada sekarang ni daripada berupa asap. Okey, daripada pada tahun 2011, ahli astronomi telah menjumpai awan asli iaitu pristine clouds daripada gas asli yang terjadi selepas beberapa minit Big Bang berlaku. Okey, korang tahu tak apa itu teori Big Bang? Okey, teori Big Bang ni juga kalau kita sekali dengar macam kita tak percaya kan, sebab dia macam melampaui batas fikiran kita. Okey, dan pada surah Al-Anbiya ayat 30, maksudnya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahawa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Okey, daripada ayat ini dia menceritakan teori Big Bang itu sendiri. So, teori Big Bang ni seperti membenarkan ayat Al-Quran ini. Okey, bermulanya daripada alam semesta ni dahulu sangat panas dia tumpat. So kat situ berlakunya cosmic explosion, iaitu satu letupan yang kuat. Itu yang saintis sekarang namakannya sebagai teori Big Bang. Korang tahu tak sebenarnya alam semesta kita ni dia berkembang? Okey, dalam Al-Quran ada menyatakan hal perkara ini, seperti dalam surah Az-Zariyat ayat 47 yang bermaksud, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Maksudnya alam semesta yang kita duduk sekarang ni dia berkembang. Sebab dalam kajian ada mengatakan yang bintang makin hari dia makin jauh jarak antara bintang dan bintang. Maksudnya bukan bintang tu bergerak menjauhi antara satu sama lain, tapi ruang angkasa situ yang berkembang. So kita akan nampak macam kita punya bintang tu macam makin jauh. So, kat sini kita dapat tahu penemuan-penemuan saintifik ini telah membuktikan yang Al-Quran itu adalah benar. Okay. Seterusnya saya akan meneruskan dengan terangkan tentang bintang ini daripada segi saintifiknya. Okey, saya akan terangkan apa itu bintang, bagaimana bintang itu terjadi. So kita mulakan dari bintang. Apa itu bintang? So bintang ni sebenarnya dia daripada gas dan debu yang ada dekat langit ni. So daripada yang debu and gas yang ada di langit ni adalah gas helium dan gas hidrogen. So dekat langit ni dia ada tarikan graviti antara debu dan gas-gas tu sehingga ia membentuk nebula. So daripada nebula tu lah terbentuknya bintang-bintang yang ada dekat langit ni. Okey, so daripada nebula ni dia akan menghasilkan 3 bintang. First, bintang bersaiz sederhana, bintang bersaiz besar and super besar. So daripada bintang yang bersaiz sederhana ni dia ada kisah hidup dia sendiri tau, setiap bintang ni. So daripada bintang bersaiz sederhana dia akan membentuk raksasa merah and kemudian dia akan menjadi kerdil putih pula. Okey, daripada bintang besar pula dia akan membentuk raksasa merah dan dia akan bertukar menjadi supernova dan kemudian dia jadi bintang neutron.
Okay, seterusnya daripada bintang super besar pula, dia akan menjadi raksasa merah, super raksasa, supernova, dan kemudian jadi lohong hitam. So daripada situ lah benda-benda ni terjadi daripada bintang macam sebenarnya. So daripada bintang ni terjadilah semua supernova, lohong hitam semua tu. So daripada penerangan tadi kita dapat tahu bahawa bintang-bintang ini terhasil daripada debuan-debuan ataupun gas-gas di angkasa di langit melalui proses-proses tertentu. Jadi saya akan menerangkan lebih lanjut lagi tentang tajuk kita, iaitu bintang sebagai alat untuk merajam syaitan. Okay. So sejauh mana kebenaran daripada tajuk ini, adakah memang betul bintang yang digunakan untuk merajam syaitan? Jadi daripada surah Al-Mulk, ia dikuatkan lagi dengan surah Al-Saffat ayat 6 hingga 10 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan hiasan bintang-bintang, dan kami pelihara urusan langit itu, iaitu rahsia, dengan serapi-rapi kawalan daripada masuk campur tiap-tiap syaitan yang dahaka. Dengan itu mereka tidak dapat memasang telinga mendengar percakapan malaikat penduduk langit, dan mereka pula direjam dengan api dari segala arah dan penjuru untuk mengusir mereka, dan mereka pula beroleh azab siksa yang tidak putus-putus, kecuali sesiapa yang di antara syaitan-syaitan itu yang curi mendengar mana-mana percakapan malaikat, maka ia dibunuh dan diikuti dengan rejaman api yang mendulang lagi menembusi. Jadi ayat surah As-Saffat ini juga dikuatkan lagi dengan tafsir Imam Ibnu Katsir. Okey, so daripada segi sebenarnya ayat ini sini ingin menceritakan bahawa ada para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga rahsia langit yang terdiri daripada wahyu Allah dan kebenaran. Jadi ada syaitan yang cuba untuk, yang sebenarnya ingin menyesatkan manusia, so dia ingin mencuri rahsia langit dan disampaikan kepada para penilik supaya dia dapat membuat tokok tambah dan dapat mengelirukan lagi umat manusia dan menyesatkan lagi umat manusia. Jadi syaitan yang cuba untuk mencuri rahsia langit ini, mereka direjam oleh para malaikat daripada segenap arah dengan berbola api. Bola api ni apa? Bola api ni ia digunakan daripada bintang-bintang ataupun debuan gas dan batu-batuan di angkasa di langit. Jadi daripada saintifiknya sebenarnya berbola api ni sebenarnya ialah meteor. So meteor ni dia terhasil daripada debuan gas atau batu-batuan yang menembusi lapisan atmosfer kita dengan kelajuan yang sangat cepat dan berlaku geseran. Dan geseran yang menghasilkan api ataupun yang kita nampak macam api yang kita nampak sebagai meteor lah, ataupun tahi bintang. So sebenarnya basically tahi bintang atau meteor yang kita nampak ialah berbola api yang digunakan oleh para malaikat untuk merejam syaitan yang cuba untuk mencuri rahsia langit. Okey, jadi kita dah tahu bintang tu digunakan sebagai alat untuk merejam syaitan, tapi takkanlah semata-mata itu saja fungsi bintang ini diciptakan. Jadi fungsi lain penciptaan bintang adalah untuk sebagai hiasan langit. Okey, seperti yang mana kita tahu, bintang ni dekat langit ada banyak, ada berjuta, sampai kan kita sendiri atau pakar astronom pun tak dapat kira berapa jumlah sebenar bintang yang berada di langit. Jadi bila bintang tu terlalu banyak, ia mencantikkan lagi langit malam kita. Dan sebenarnya bintang ini sebagai hiasan langit ada juga diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hijj ayat ke-16, iaitu, dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Dan sebenarnya ini dapat membuktikan bahawa keagungan ataupun hebatnya ciptaan Allah yang mampu menciptakan berjuta-juta atau banyaknya bintang di langit sampai ia boleh menjadi hiasan kepada langit kita. Dan ayat ni juga dan surah lain, iaitu surah Al-Mu'min ayat 57 juga mengatakan bahawa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan sebenarnya diterangkan bahawa penciptaan langit ataupun penciptaan bintang-bintang itu sendiri sebenarnya lebih hebat, lebih banyak daripada penciptaan manusia. Tapi Masya Allah, Allah mampu mengatur bintang-bintang yang berjuta tu dengan mudahnya, apatah lagi pengaturan manusia. Dan macam mana bintang yang boleh dijadikan hiasan di langit, sebab tak kira umur, tak kira bangsa, tak kira kita dekat mana sekalipun, mesti ada orang yang suka untuk memandang langit, memandang bintang-bintang di waktu malam. Dan sebenarnya dalam saintifik juga bintang ni ada dua jenis. Memang ada berjuta-juta jenis berjuta-juta bintang, berjuta-juta nama. Dan bintang ni ada dua kategori, iaitu bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu ni bintang yang tak menghasilkan cahaya dia sendiri, dan dia cuma memantulkan cahaya daripada bintang lain. Dan bintang nyata ni bintang yang mempunyai cahaya yang sendiri. So bila ada bintang yang tak keluarkan cahaya sendiri, ada bintang yang mengeluarkan cahaya sendiri, so kita akan nampak bintang tu ada yang cerah, ada yang malam. So bila ada yang cerah, ada yang malam, dia yang mencantikkan langit kita pada waktu malam. Okay,
Seterusnya yang ketiga adalah penunjuk jalan. Terjemahan daripada surah Al-An'am ayat yang ke-97. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di daratan dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kepada orang yang mengetahui. Okey, daripada maksud tu, daripada terjemahan tersebut, dia dapat menunjukkan bahawa bintang-bintang kat langit juga dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi yang berlayar di lautan atau yang ada kat darat sekalipun. So daripada bintang-bintang ni, dia disusun tau. So bagi yang mahir atau mempunyai ilmu, dia akan dapat melihat bintang-bintang tu dan dapat tahu arah ke mana, menjadi petunjuk arah lah kepada mereka yang mahir dalam ilmu tu. Tapi kan selain daripada itu, ada yang kaitkan macam bintang and zodiak semua ni boleh meramal manusia tak. Itu kita janganlah percaya benda-benda macam tu. Kita just bagi tahu yang bintang ni sebagai petunjuk arah untuk membantu kita. Dan jangan percaya benda-benda yang selain daripada tu. Okay, jadi insyaAllah mencuri lagi saya dalam video ini untuk saya menyimpulkan topik kita pada hari ini, iaitu bintang sebagai alat rajaman syaitan. Jadi benarlah bintang itu sebagai alat rajaman syaitan daripada ayat Al-Quran dan hadis, dan juga kajian daripada rakan-rakan saya katakan sebentar tadi. Jadi tak dilupakan juga, bintang juga berfungsi sebagai penunjuk jalan untuk kita yang berlayar dan juga sebagai menghiasi langit-langit di malam hari. Jadi kita merenunglah ke langit di malam hari untuk kita menghargai keagungan Allah itu sendiri. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih.